sakit pada hujung Safar, ya, pada hujung bulan Safar, ya. Jadi lebih kurang dalam 18 hari lebih kurang Nabi sakit dari hujung Safar, sehinggalah pada 12 Rabiul Awal, ya, barulah Nabi menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan juga baginda, ya, sejak turunnya ayat ketika Hajjatul Wada', iaitu haji yang terakhir, ayat menyempurna yang Allah sempurnakan, ya, agama ini disebut dalam suratul Maidah. Kalau kita lihat, ya, daripada nota yang sebelum ini, ayat berkenaan dengan Allah menyempurnakan, ya, agama Islam itu sendiri. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Ayat tersebut turun ketika, ya, Nabi SAW melakukan haji yang terakhir, sehingga para sahabat sebahagian besarnya gembira, ya, gembira kerana telah sempurnanya agama. Akan tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila mendengar ayat tersebut, maka sedihlah beliau. Lalu kesedihan itu menular sehingga para sahabat lain pun menangis, ya, dan bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, kenapa tuan menangis? Katanya, ya, apabila turun ayat ini, sempurnalah agama ini, maka baginda sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi akan wafat. Lepas turun ayat itu 81 hari lebih kurang, ya, maka wafatlah baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, insan yang mulia, insan yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, memberi syafaat dunia dan akhirat, dan juga disebabkan beliaulah kita sebagai umat yang menjadi mulia daripada umat-umat yang lain. Muslimin muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana baginda sallallahu alaihi wasallam itu sangat mulia, maka jenazahnya diurus dengan mulia, disolatkan oleh para sahabat dengan mulia, ya, sehinggalah Madinah, ya, dalam riwayat dikatakan hari Rasulullah wafat itu gelap selama 3 hari 3 malam, ya, dikatakan dunia ataupun langit ini juga berkabung atas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, oleh kerana kemuliaan itu, sehinggalah hari kiamat maka menjadi satu kesunahan untuk kita menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis yang menegaskan perlunya kita ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ya, dalam sebuah riwayat hadis, sesiapa yang melaksanakan haji, ya, tetapi tidak menziarahiku faqad jafani, ya, maka dia telah ingkar ataupun maka dia itu telah apa? Kering. Jafa ni kering, ya, maknanya seolah-olah hajinya itu tidak diterima. Ini peri pentingnya, ya, untuk kita menziarahi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi para alim ulama kita telah mencari, ya, nas-nas yang sahih, yang sabit, ya, daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahawa tentang, ya, menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sunnah yang besar. Tuan-tuan pergi umrah ke, tuan-tuan pergi haji ke, ya, maka mesti ada program untuk ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat beberapa dalil yang disebut oleh penulis, ya, rahimahullah taala. Antaranya dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, ya, iaitu menyuruh umatnya supaya menziarahi kubur, ya. Asal hadis itu kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ya, aku menegah kamu semua ini untuk menziarahi kubur. Masa ini para sahabat, ya, ketika itu belum kuat imannya, masih ada yang baru masuk Islam di awal-awal Islam. Yang dahulunya di kalangan mereka ada yang menyembah kubur, ya, terutamanya orang-orang musyrik. Jadi setelah mereka Islam kuat imannya, maka Nabi menyebutkan fazuruha, maksudnya al-an, sekarang ziarahlah, kata Nabi. Sekarang maknanya para sahabat ini, ya, setelah mana memiliki
iman yang kuat, maka baginda menyunnahkan supaya para sahabat menziarahi kubur. Itu dalil secara umum. Kemudian yang kedua, perbuatan Nabi SAW. Jadinya perbuatan Nabi ini juga menunjukkan ziarah kubur ni adalah suatu kesunahan, yang mana Nabi SAW hampir setiap minggu akan ada satu hari dalam setiap minggu Nabi akan pergi ke perkuburan Baqi'. Nabi pergi bukan siang tuan-tuan, malam Nabi pergi. Ya, Nabi pergi malam. Kita dah sebut dahulu bagaimana kisah Nabi SAW bersama dengan seorang sahabat pada malam. Maksudnya Nabi tengah sakit-sakit dan nak wafat tu pun Nabi pergi kubur, kerana Nabi mengatakan aku diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan ahli Baqi', mendoakan ahli kubur di Baqi', dimohonkan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis dalil yang lain ni yang mudah kita faham. Sebenarnya banyak lagi dalil ni yang nak mudah kita faham. Pertama hadis Nabi secara umumnya, yang kedua perbuatan Nabi sendiri menziarahi kubur, dan yang ketiga perbuatan para sahabat. Antaranya kisah yang masyhur, kisah ziarah Sayyidina Bilal bin Rabah kepada Nabi SAW. Sayyidina Bilal ketika mana wafat Nabi SAW, beberapa bulan duduk di Madinah, dia tak boleh tahan, hari-hari menangis. Lalu beliau mengambil keputusan untuk berpindah ke Syam ketika itu, yang mana di Syam ketika itu diseru jihad di sana. Lalu perginya Sayyidina Bilal di sana. Kemudian tidak lama Sayyidina Bilal berada di Syam. Sayyidina Bilal radhiyallahu an bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Wahai Bilal, apa yang menyebabkan engkau tidak menziarahiku di Madinah?" Sehingga Bilal bangun daripada tidurnya, dan Bilal menangis. Lalu Bilal segera memacu kudanya, sehinggalah sampai di Madinah. Bayangkan tuan-tuan, daripada Syam Madinah tu jauh, naik kuda tengah-tengah malam, tak tahu berapa hari. Setengah ulama mengatakan Sayyidina Bilal tidak berhenti sedikit pun, tak berhenti. Boleh jadi semayang buat atas kuda. Sebab apa? Sebab bermimpi dengan Nabi SAW, suruh ziarah. Suruh ziarah Nabi SAW. Sehinggalah sampai ke makam Nabi, menangis Sayyidina Bilal, memohon maaf kepada Nabi SAW, dan sehinggalah akhir kisahnya. Cerita panjang tu. Jadi tuan-tuan pernah dengar kisah dia, bagaimana para sahabat, antara yang lain yang menziarahi makam Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar. Itu antara sahabat-sahabat yang besar yang telah menunjukkan bahawa kesunahan menziarahi Nabi SAW. Dan juga beberapa sahabat-sahabat yang lain. Baik, maka cukuplah tiga pendapat ini, berdasarkan daripada hadis yang disepakati oleh ulama, yang disepakati oleh ahlul hadis, berkenaan dengan kesunahan menziarahi Nabi SAW. Jadi ada adab-adab dalam menziarahi Nabi. Kalau tuan-tuan rajin buka kitab Al-Idah, Al-Idah ni kitab yang membicarakan kitab Imam Nawawi, Al-Idah atau kitab Tawdih, lebih kurang itulah, saya tak berapa ingat kitabnya, yang membicarakan berkenaan dengan manasikul haji wal umrah, cerita tentang haji dan juga umrah. Dalam itu ada diselitkan oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang adab-adab berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertama, pengarang mendatangkan masalah dalam memahami beberapa hadis. Masalah dalam memahami beberapa hadis. Contohnya hadis yang selalu diguna pakai secara umumnya, la tashuddur rihal ila thalathati masajid. Tidak apa kita kata, janganlah kamu
menguatkan persiapan. Maknanya janganlah kamu buat persiapan melainkan untuk kamu berziarah ke 3 masjid. Maknanya bersungguh-sungguh tu kalau nak pergi pada 3 masjid, seolah-olah menafikan masjid lain pula. Ya, jadi apa yang disebut oleh ulama tentang hadis ini? Pertama, ia adalah merujuk kepada hadis ya yang menentukan hukum nazar. Yang menentukan hukum nazar. Dalam fiqh kita disebut bab nazar. Ya, jadi daripada hadis itu ya, sekiranya kita bernazar, untuk solat di masjid Masjid Syarif contoh dia. Tiba-tiba ataupun untuk kita i'tikaf di Masjid Syarif, maka kita boleh i'tikaf di masjid yang setara atau yang lebih daripada itu. Contohnya masjid-masjid lain pun boleh. Kalau Masjid Syarif ialah samalah satu dunia ni, melainkan 3 masjid ini. Jadi disebutkan hadis ini ya, tidak disungguhkan, maknanya melakukan persiapan melainkan pergi ke 3 masjid. Sekiranya tuan-tuan bernazar nak i'tikaf di Masjid Aqsa tapi tak dapat, maka boleh i'tikaf di masjid yang lebih mulia daripada itu, iaitu Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Ya. Dan dalam hadis itu tidak disebut pun berkenaan dengan kubur di situ. Ya, tidak disebut berkenaan dengan kubur. Membawa erti harus sahaja pergi ataupun hukumnya sunnah menziarahi kubur. Ya. Dan hadis ini menunjukkan apa dia? Menunjukkan afdaliyat, kelebihan masjid 3 masjid ini berbanding masjid-masjid yang lain. Sebab ada orang dia salah faham dengan hadis ini, maka dia kata saya tak nak pergi mana-mana melainkan saya telah pergi 3 masjid ini. Tu kita faham literal hadis. Jadi tak betul kefahaman begitu. Ya, kalau tuan-tuan ada kemampuan nak pergi ziarah ke tempat lain, silakan. Ya. Cuma dari segi keutamaannya, kalau tuan-tuan belum pernah pergi, pergilah. Di situ segi keutamaan. Jadi bukan bermaksud wajib. Ini antara perkara-perkara yang perlu kita ambil tahu supaya kita tidak salah faham dengan hadis Nabi SAW. Penulis juga mengatakan ya, antara hadis-hadis yang orang keliru. Contoh dia mengenai dengan hadis Nabi SAW, ya, la'anallahu 'anil yahud. Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Sekali kita baca, kita tak pernah mengaji hadis, kita akan faham maksud lafaznya sahaja. Seolah-olah pergi masjid Nabi ni dilaknat pula. Wal'iyadzubillah. Sedangkan Nabi kita Nabi yang rahmat. Macam mana ziarah dia boleh mendapat laknat? Ya. Jadi orang-orang Yahudi dahulu menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Ya, apa maksud menjadikan kubur mereka sebagai masjid? Mereka sembah kubur mereka. Kubur nabi-nabi mereka. Kubur itu jadi sembah. Ya, dijadikan kubur sebagai kiblat. Yang itu tak boleh lah. Kita pergi masjid Nabi sekalipun, arah sembahyang kita arah mana? Arah kiblat lah, ke Mekah juga kita. Ya, sebab itu tidak ada istilah. Maknanya kita pergi ziarah Rasulullah ke kubur Rasulullah SAW, ya, tidak termasuk dalam hadis ini. Kena faham elok-elok. Dan juga setengah orang memahami hadis ini antara kesalahfahamannya. Antaranya mereka tidak akan pergi ke masjid-masjid yang di dalamnya ada kubur. Ini pun salah faham juga ni daripada hadis ni. Ya. Jadi kalau di Mesir itu banyak kubur-kubur para awliya berada di dalam masjid. Ya. Jadi kubur-kubur itu tidak salah pun. Ada dulu kubur itu kubur. Kemudian orang-orang di situ membuat masjid di tanah yang berhampiran. Jadi dimasukkan sekali dalam kawasan masjid. Banyak kalau tuan-tuan pergi Mesir, hatta tuan-tuan kalau pergi Palestin sekalipun, dekat Masjid Al-Aqsa tu makam Nabi Sulaiman pun ada di situ. Ada di Hebron makam Nabi Ibrahim dalam masjid, makam Nabi Ishaq dalam masjid. Jadi
apa yang telah dibuat oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dahulu dalam memahami hadis ini. Itulah kefahaman mereka, ya, bukan kita faham melalui literal sahaja. Ini penting. Kemudian hadis yang selalu disalah tanggap oleh awam, oleh masyarakat awam, antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Ya, jangan jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Apa maksudnya? Kata ulama, jangan kamu jadikan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ketetapan waktu. Kan raya ada ketetapannya. Maknanya kalau hari lain tak boleh ziarah Nabi. Yang tu Nabi tak bagi. Seolah-olah itulah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadikan seolah-olah perayaan, maknanya ada hari-hari tertentu sahaja boleh ziarah Rasulullah, hari lain tak boleh. Yang itu Nabi tegah. Bahkan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni 24 jam hari-hari, tuan-tuan. Bila-bila tu kita boleh ziarah. Ya. Dan itu yang disebut oleh Al-Hafiz Imam Munziri dan lain-lain di kalangan ulama hadis. Tetapi ada istisnaiyat, pengecualian, iaitu mesti menjaga adab di makam Rasulullah. Ya. Antaranya tidak boleh meninggikan suara. Kadang-kadang minta maaf sebut, pergi Raudhah tu kadang-kadang macam-macam orang lah kita jumpa. Yang menjerit lah, yang apalah. Jadi sepatutnya jaga adab kita. Nak menziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, jaga adab-adabnya, jangan kita bersorak, ya, jangan kita suka-suka menjerit dan sebagainya. Jadi itu maksud daripada hadis tersebut. Baik, kita pergi kepada adab-adab menziarahi baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada adab menziarahi baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa adab-adabnya? Ya, antaranya adab ni bermula sebelum masuk kota Madinah lagi. Sebelum masuk. Ya, sebab itu bila kita nak datang Madinah ni, hati kita ni dah kena ada kerinduan yang tinggi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama-ulama menganjurkan kita memperbanyakkan selawat. Ya, kerana orang yang selalu selawat, banyak selawat, itulah orang yang banyak cintanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kalau kita kata kita cinta pada seseorang sedangkan namanya tak kita ratib di mulut kita. Kita kata kita cinta Nabi, tapi mulut kita ni nak sebut nama Nabi pun payah kadang-kadang. Berapa kali kita selawat pada Nabi dalam sehari sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum datang banyakkan selawat. Kalau tuan-tuan ziarah turun Madinah dulu, dalam kapal terbang tu tuan-tuan dah selawat dah. Banyakkan selawat sepanjang perjalanan. Kalau daripada Mekah naik bas 6 jam lah kita selawat pada Nabi. Tapi orang kita biasalah, setengah jam aja mutawif selawat, lepas tu tidur sampai Madinah. Itu biasalah, letih ustaz. Itu kita maklum lah. Cuma yang penting ada persediaan. Imam Malik rahimahullah, kita tengok adab Imam Malik. Bila Imam Malik nak masuk Madinah, ya, Imam Malik dia akan buat apa? Dia akan cabut selipar dia, tuan-tuan. Nak masuk kota Madinah ni dia cabut. Apa kata Imam Malik? Aku harapkan akan ada debu-debu yang dahulunya pernah melekat di kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam kena pada kaki aku. Ini nak betul-betul Imam Malik. Yang kita tahu Imam Malik ini adalah guru pada Imam Syafi'i. Betul-betul dia nak ambil keberkahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ulama mengatakan Madinah itu dulu asalnya nama Yasrib. Yasrib ni mana Yahrib. Maknanya rosak, binasa. Sehingga Nabi masuk Madinah, tanah Madinah, ya, daripada tanah yang rosak binasa menjadi tanah yang berkat. Maksud Yasrib dulu rosak binasa tu kerana bila ada orang masuk Yasrib dulu mesti meninggal, tuan-tuan. Sebab dulu ada wabak humma nama dia, wabak demam. Sebab tu ayah Nabi bila balik berniaga daripada Syam, singgah dekat Madinah, ziarah saudaranya. Tak lama dia duduk di Madinah, lalu ayah Nabi pun wafat. Itu kisah macam mana, ya, Yasrib itu diberi nama Yasrib. Dan orang dahulu tidak ramai singgah ke Yasrib kerana takut pada wabak itu. Takut.
Tapi Nabi SAW datang dengan keberkahan dan rahmat yang Allah berikan, menolak segala penyakit dan bala yang ada di Madinah, sehingga bumi Madinah dianggap sebagai turbatus syifa, tanah syifa. Tanah apa? Tanah ubat, tuan-tuan. Sebab itu kata ulama, kalau kita ni ada penyakit, tak baik-baik penyakit kita, pergi Madinah. Ya, minta bas berhenti di jalan, dekat Uhud ke mana, kita buka selipar kita jalan, niat, ya Allah, aku pijak berkat tanah ni, kau sembuhkan penyakit-penyakit aku, ya Allah. Cubalah tuan-tuan. Ya, mana tahu rezeki kita kan. Penyakit pun dia ada jodoh dia dengan ubat dia. Jadi di situ antara tempat-tempat yang berkat. Baik. Antara sunnahnya mandi terlebih dahulu. Sebelum nak pergi masjid Nabi, kita sampai hotel, mandi dulu siap-siap. Tapi saya tak berapa galak tuan-tuan mandi kalau baru sampai. Pertamanya yang baru sampai daripada Malaysia, eloknya lap badan aja, takut demam nanti. Jadi kita lap badan kita, basahkan niat kita mandi, bersihkan, ambil wuduk, kemudian pakailah pakaian yang istimewa. Pakai baju baru. Nak ziarah Rasulullah ni, ya, hadirkan ingatan tentang keberkatan bumi Madinah, dan kita fikir, ya Allah, beruntungnya lah aku dapat ziarah Rasulullah. Allah Ta'ala pilih kita, ya, maka mula-mula kita akan masuk ke mana? Masjid Nabawi. Ini kita ziarah masjid Rasulullah. Jangan tergopoh-gapah, ya, kerana Rasulullah suka orang yang tenang. Dulu ada wufud ataupun orang-orang yang datang daripada luar, mereka datang jumpa Nabi dan keadaan tergopoh-gapah. Ya, mereka sampai, ya, di Masjid Nabawi, mereka meloncat turun daripada unta, terus lari jumpa dengan Nabi SAW. Tapi Nabi kagum dengan sikap seorang sahabat ni. Bila dia datang daripada berniaga, dia balik, dia parking unta dia elok-elok depan masjid, diikat, kemudian dia masuk masjid, dia ambil wuduk, dia sembahyang, baru dia jumpa dengan Nabi SAW. Jadi di zaman Nabi ni akhlak ni dah ada dah di kalangan para sahabat. Maka kita masuk dulu tahiyatul masjid, kemudian ambil, kalau ada rezeki tuan-tuan masuk raudah dulu. Berdoa di raudah, keluar, ya, kalau dapat solat di raudah solat, kalau tak dapat solat doa, sebab raudah tu tempat mustajab doa. Terutamanya di raudah lelaki. Di raudah lelaki ni, dan kita berdoa moga Allah ampunkan kita, kemudian keluar dan berziarahlah, menziarahi Nabi SAW. Berdiri, ada tanda di dinding besi itu, ya, ada tanda ditulis di sini, ya, huna assalam. Macam mana kita nak ziarah dengan paling afdal, ulama ajar jangan berdiri terlalu dekat dengan jendela itu. Berdiri belakang sikit daripada itu. Selalu kat depan tu ada polis kan. Ya haji. Suruh jalan. Oh haji jalan. Ya. Kita berdiri belakang sikit daripada itu, dalam keadaan menghadapkan badan kita ni kepada Nabi SAW. Apa saya nak ucap, Ustaz, depan Nabi SAW, beri salam pada Nabi. Salam yang ringkas, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirkan hati kita, mata ni tunduk ke bawah, malu kita dengan Nabi SAW. Jangan duk sibuk tengok apa ada dalam tu. Tengok orang kita macam tu. Dia nak tengok apa ada dalam besi tu. Ya, dalam besi tu ada tabir tuan-tuan. Ada tabir hijau, ya. Dalam belakang tabir hijau tu ada 3 lapis tembaga lagi. Barulah jumpa maqam Nabi SAW. Jadi kita betul-betul beradab dengan Nabi, doa kita. Ya, setengah ulama mengatakan berdoa itu boleh kita berdoa di hadapan maqam Nabi dan menghadap kepada Nabi SAW. Walaupun doa itu disunnahkan menghadap kiblat, tapi bila berhadapan dengan Nabi, menghadaplah kita kepada Nabi. Sebab kalau kita menghadap kiblat, nanti membelakangi Nabi SAW. Jadi kita berdiri menghadap Nabi. Ya, untuk muslimat yang tak dapat, contohnya muslimat yang uzur, ya, carilah mana-mana tempat di luar Masjid Nabawi, menghadap ke menghadap ke kubah hijau. Berdoa di situ. Dan Nabi tahu siapa yang datang ziarah. Ya. Penting sangat ke Ustaz ziarah Nabi ni. Allahu Rabbi. Siapa yang dah pergi dia tahulah berapa banyak air mata yang ditumpahkan depan makam tu. Ya. Kerohanian Nabi tu kita nak.
Bahkan ziarah Rasulullah ini, ya, bila kita bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bagi salam ni tuan-tuan, Nabi jawab direct depan kita, tapi kita tak dengar lah. Ya. Macam mana kita tahu Nabi jawab, ustaz? Nabi ajar kita salam, Nabi suruh jawab salam. Nabi lebih utama menjawab salam kita. Dan pastinya bila kita didoakan terus oleh Nabi, kita bagi salam, assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah, Rasulullah jawab, ya. Kalaupun ulama andaikan, kalaupun Nabi hanya menjawab waalaikumsalam, cukup dah. Ya, ke atas kamu sejahtera, maka sejahteralah hidup kita tuan-tuan, dunia dan akhirat. Cukup. Nabi ni doa, ya. Apa yang diucapkan Nabi itu menjadi doa sallallahu alaihi wasallam. Jadi jaga adat-adat kita. Saya pun beberapa kali menunaikan umrah, kita sempat jumpa dengan ulama-ulama besar kita, guru-guru kita, dan kita tengok sendiri cara mereka, ya, memberi salam dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Maqam Rasulullah tu di Tiang, kita ni di sinilah lebih kurang 40 hasta lebih kurang. Jarak kita dengan Nabi, maka kita berada dengan Nabi tunduk, ya, kita nyatakan ya Rasulullah, ya, aku ni jadi umatmu rasa tak layak Rasulullah, banyak dosa aku ya Rasulullah, mohonkan ampun kepada Allah. Kita minta, ya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya tawasul, kita berhubung dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selesai. Itu, ya, berkenaan dengan ziarah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berapa minit lagi ni, Aisyah? Seminit lagi. Baik. Nanti insya-Allah selepas azan kita akan sentuh beberapa tajuk yang saya kutip daripada kitab-kitab yang lain, iaitu cabaran, ya, yang berlaku ketika Rasulullah hampir wafat, antaranya kedatangan nabi-nabi palsu. Kita akan cerita lepas ni, dan juga beberapa kenyataan berkenaan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh.
haji sayyidina Muhammad Astagfirullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita sambung tadi sedikit lagi tentang menziarahi baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita menjaga adab-adab, dan tuan-tuan boleh baca kitab Al-Idah yang saya sebut tadi, kita Imam Nawawi, Al-Idah fi manasikil haji wal umrah. Tuan-tuan baca kitab tu, ya, ada bab khusus tentang adab-adab menziarahi baginda sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh imam kita, Imam Nawawi rahimahullah taala. Ada soalan yang ditanyakan kepada saya, bagaimana untuk kita memberi salam kepada orang yang kirim salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita lihat, ya, sebenarnya amalan kirim salam kepada Rasulullah ini merupakan amalan salafus salih, merupakan amalan orang-orang terdahulu. Hatta dalam satu kisah, ya, khalifah yang agung, iaitu Sayyidina Umar Abdul Aziz, ya, radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kenal Sayyidina Umar Abdul Aziz? Selalu guru-guru kita cerita tentang zaman kegemilangan yang dipimpin oleh beliau, ya, seorang khalifah yang saleh, yang wara', ya. Beliau menghantar, ya, utusan ke Madinah, ya. Jadi utusan itu tak silap namanya Yazid bin Abu Sa'id, yang mana ketika beliau ke Madinah, maka kata Umar Abdul Aziz, aku ingin menyampaikan satu hajat yang besar. Apa hajatnya? Nanti bila engkau sampai ke maqam Rasulullah, sampaikan salamku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama mengatakan, sekiranya ada kawan kita dia kirim salam dan kita bagi tahu saya janji akan kirim salam kepada Rasulullah, maka wajiblah dia kirim salam kepada Rasulullah, ya. Jadi tak salah, hukumnya juga adalah, ya, diharuskan siapa yang nak mengirim salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalannya bagaimana nak kirim salam? Jadi ulama-ulama memudahkan dengan membuat beberapa lafaz yang mudah. Antaranya, ya, ketika kita ni nak kirim salam orang lain, kita salamkan diri kita dulu. Assalamu alayka ya Rasulullah ya Habiballah. Itu yang biasa kita hafal. Kalau nak kirim salam kawan kita, Assalamu alayka ya Rasulullah min fulan bin fulan. Min fulan bin fulan. Min tu daripada. Fulan siapa kawan kita tu? Bin fulan, bapaknya sekali. Yang terbaik disebutkan nama bapaknya sekali. Kenapa? Bila Rasulullah menjawab salam itu nanti akan mendoakan sekali bapaknya dan keturunannya. Jadi kalau kawan kita kirim salam, ya, bagi nama. Selalu macam tu, saya minta nama, sebab kadang-kadang kita tak ingat namanya, ya. Jadi kita sebut betul-betul, kita berdiri di hadapan maqam Rasulullah, ya. Selalunya berdiri depan maqam tak boleh lama, tuan-tuan, sebab orang ramai. Jadi kita ambil peluang, ya, kita bagi salam diri kita, nanti akan datang kita ziarah kawan kita pula, kita sampaikan. Kita sampaikan, ya, kita baca. Tuan-tuan boleh keluarkan kertas ke telefon, tuan-tuan baca nama-nama sahabat-sahabat kita yang kirim salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu cara untuk kirim salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sebelum Nabi wafat, ada beberapa kes yang besar, ya, yang dihadapi umat Islam juga. Selain daripada memerangi Rom, Rasulullah SAW
menyediakan ketenteraan sebanyak 3,000 orang sahabat dipimpin oleh Usamah bin Zaid yang ketika itu berusia 18 tahun, memimpin peperangan di Balqa sana menentang Rom. Di masa yang sama, cabaran yang lain adalah adanya nabi palsu. Nabi palsu. Jadi nabi palsu ni bukan sahaja sejak bukan wujud setelah Nabi wafat, bahkan sebelum Nabi wafat pun dia dah wujud. Sebelum Nabi wafat dia dah wujud. Baik. Jadi siapa nabi palsu ini? Antaranya disebutkan oleh ulama, yang pertama namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ni gelaran. Nama sebenarnya adalah Harun bin Habib Al-Hanafi. Itu nama dia. Harun bin Habib Al-Hanafi, dan terkenal sebagai namanya Abu Thumamah. Namanya Abu Thumamah. Pada tahun ke-10 Hijrah, maknanya masa Nabi Fatu Mekah, lepas Nabi Fatu Mekah, dia ni ketua kaum di Yamamah. Dia datang jumpa Nabi SAW, masuk Islam. Masuk Islam. Dia datang jumpa Nabi, masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, satu hari, dia ni orang jenis perasan bagus, tuan-tuan. Musailamah ni orang perasan bagus. Itu nama Musailamah Al-Kadzab. Kadzab tu maknanya bapa pembohong. Kalau kadzibun, pembohong. Kadzab tu sirah mubalaghah, bapa pembohong. Pembohong sangat. Jadi kenapa digelar pembohong sangat? Pertama sebab dia dah masuk Islam. Kemudian satu hari dia pergi berjalan di padang pasir, dia rasa haus sangat. Kemudian dia pejamkan mata, dia rasa aku harap-harap akan ada air depan aku ni. Dengan firasat dia begitulah. Dia celik-celik jumpa air, tuan-tuan. Maka dia rasa kan betul, aku rasa aku ni hebat, dia kata. Dan dari sejak peristiwa tu dia kata dia nabi. Jadi secara automatik dia murtad. Dan akhirnya mati, dibunuh di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Aswad Al-Ansi. Aswad Al-Ansi ni seorang lagi nabi palsu yang berasal daripada San'a. Berasal daripada San'a. Jadi dua-dua ni masa Nabi hidup dah mengaku nabi. Dan kemudian ada lagi 2 orang, maknanya ada 4 orang. Ada 3-nya lelaki, iaitu seorang juga dulu sahabat Nabi, namanya Tulaihah bin Khuwailid. Tulaihah bin Khuwailid ini dia masuk Islam. Dia masuk Islam, kemudian apa? Kemudian dia murtad. Dia murtad, Dan dia murtad tu dengan sebab tadi. Minta maaf saya salah pula menyebut kisahnya. Apa tadi? Kisah Musailamah tadi tu. Terbalik. Tulaihah inilah yang dia jumpai. Dia jumpai tengah padang pasir, dia haus. Aku rasa ada air depan ni, jumpa pula air. Akhirnya dia apa? Akhirnya dia rasa dia nabi. Dan Tulaihah ni murtad terus. Dan seorang lagi perempuan nama Saja'ah. Ada juga nabi perempuan, ada. Dia ni ada kekuasaan, ada kehebatan. Yang mana akhirnya Saja'ah ini dia kahwin dengan Musailamah. Nabi kahwin dengan nabi. Pelik tu. Nabi kahwin dengan nabi. Tulaihah matinya murtad. Abu Aswad Al-Ansi matinya murtad. Musailamah mati murtad. Dan juga Saja'ah dia murtad, tapi dia masuk Islam balik. Dia sempat masuk Islam. Dia diperangi, suaminya Musailamah mati dibunuh, kemudian dia lari, akhirnya dia memeluk Islam semula. Itu kisah nabi palsu yang dihadapi oleh para sahabat setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, sebenarnya banyak kalau kita nak cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, cuma insya-Allah nanti mungkin pada pengajian akan datang kita akan cerita sedikitlah berkenaan dengan syama'il, kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang yang mempengaruhi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi tarbiyah. Pertama, ibu Nabi sendiri.
Ibu Nabi sendiri iaitu siapa nama ibu Nabi? Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Kalau perasan, kenapa Nabi bagi nama anak dia Fatimah? Fatimah, ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan yang terakhir adalah Fatimah. Fatimah ni diambil pertama ketika ibu Nabi telah wafat, dibela oleh siapa Nabi? Dibela oleh datuknya. Tapi kita jarang dengar cerita tentang nenek Nabi. Dipelihara oleh datuk Nabi. Ya. Yang banyak mendidik Nabi adalah neneknya. Orang perempuan kan sifat dia adalah membela. Nenek Nabi itu namanya Fatimah binti Amru. Fatimah binti Amru. Ya. Setelah wafat Nabi, neneknya wafat, dibela oleh pakciknya. Siapa nama pakciknya? Abu Talib. Ya, Abu Talib ni menteri, tuan-tuan, sibuk. Sibuk dia. Jadi Nabi ni banyak dipelihara oleh makciknya, isteri Abu Talib. Nama siapa? Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais. Jadi akhlak daripada 2 orang Fatimah ini menyebabkan Nabi memberi nama anaknya Fatimah radhiyallahu anha. Nanti kita akan cerita lagi, ya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang. Antara yang menarik, kita akan baca tentang siapa yang mengasuh Nabi ketika kecil, kemudian cucu-cucu Nabi. Ini jarang orang dengar kan, cucu-cucu Nabi, kemudian khadam-khadam Nabi yang berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga beberapa, ya, peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segi harta, barang-barang peperangan dan sebagainya. Jadi sekadar itu, insya-Allah pada malam ini kita bertemu lagi pada pengajian yang akan datang. Ya, segala yang baik datang daripada Allah, yang lemah hina kekurangan diri saya sendiri. Dengan ini khatamlah sudah pengajian sirah kita, fiqh sirah daripada jilid pertama sehingga jilid yang ketiga. Sukacitanya saya menyebutkan nama guru-guru yang pernah saya belajar sirah masa saya mengaji dulu di Mesir, ya, antaranya Fadilatul Syekh Hisham Kamil, salah seorang ulama muda Al-Azhar. Ya, beliau adalah antara anak murid Syekh Ali Jumaah Mufti Mesir yang lepas. Kemudian itu kitab, antara kitab yang kami sempat talaki sampai habis, kitab sirah, ya, nama kitab Nurul Uyun, nama kitab tu, ya, dikarang oleh seorang ulama besar, Sayyidun Nas namanya, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kemudian alhamdulillah sempat Al-Faqir juga khatam kitab Syama'il Muhammadiyah beberapa kali dengan beberapa orang ulama di sana. Sehingga saya lebih kurang 6 orang guru, ya. Sempat kita khatamkan kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini antara yang sempat saya ingatlah nama guru saya, antaranya Syekh Yusri Al-Hasani hafizahullah, ya, kemudian Syekh Usamah Al-Falastini Asyami, ulama Palestin. Kemudian bersama dengan itu Allahumma salli ala Muhammad, ketika itu majlis didatangi oleh ulama Syria, Syekh Nuruddin Itir. Ini antara yang mensyarahkan kitab Bulughul Maram, kitab hadis hukum dalam mazhab Syafi'i, dan beberapa orang lain lah. Itu antara yang sempat, ya, saya ingat dalam kitab saya itu ada lebih kurang 6 orang. Saya tulis nama guru saya, yang kita ambil ilmu sirah ini, alhamdulillah. Dan insya-Allah kita bertemu lagi pada pengajian yang akan datang. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.